kelas baru habis pukul 2:30. So no problem, no problem. I haven't started yet. I was just about to start. Okay. Now, I hope you guys can hear me and also can see me well. Kalau tak, you just let me know. Dalam kelas ni saya always ajukan anda untuk bertanya soalan ataupun untuk unmute and also like discuss. Dan juga gunakan ada raise button dekat bawah tu. Alright, untuk angkat tangan sekiranya anda ada apa-apa soalan ingin bertanya. Dan dalam masa yang sama boleh juga menggunakan chat dekat sebelah kiri, sebelah kanan anda, so that nanti kalau apa-apa saya akan go and check through from there lah, ya. Alright, so kita akan mulakan kelas. Ini merupakan kelas kita yang pertama, walaupun ini dah minggu kedua, tetapi ini merupakan kelas pertama untuk pembelajaran TITAS. Okay, so I'm going to take roughly about 1.5 hour lah this time, sebab saya nak buat 2 kelas dalam satu supaya kita tak ada kelas gantian yang lepas daripada ni. In any case, if you feels like macam kelas ni macam like a little bit letih ke or something, you wanted to take a break, you let me know. Lepas tu nanti kita akan take a little bit of a break lah. And at the same time, I have a tendency to talk very fast. Kalau boleh kan saya cakap laju je. If you feels like saya cakap terlampau pantas ke, do let me know as well so that I will slow myself down. Okay. Saya kan yang paling pantas saya kat sini umur saja. Tapi saya kadang-kadang cakap apa ni semua slow . Alright. So let me just share with you the screen that I have prepared for you here. Okay, so boleh nampak skrin saya Right, okay. So kita mulakan dengan bab 1. Ini merupakan pengenalan kepada pembelajaran tamadun. So seperti saya kata tadi, pembelajaran tamadun adalah pembelajaran yang sangat permulaan yang diletakkan kepada pelajar universiti untuk mereka yang mengambil degree ataupun sarjana muda, disebabkan oleh ini adalah mata pelajaran umum. Jadi semua universiti di mana-mana saja anda pergi di Malaysia akan menawarkan kursus ini and you will be taking it. Okay. Dan satu lagi, kelas saya ni saya akan buat dalam 2 bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. So I hope everybody are okay with it lah. Alright, okay. So now, saya mulakan kelas ini dengan sepotong ayat Al-Quran. Sebab kita pun belajar tamadun Islam kan. Jadi di dalam Al-Quran ni dia telah mengatakan bahawa saya baca terjemahan dia lah. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami menjadikan kamu ataupun sekalian anda adalah berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar saling kenal mengenali. Okay. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu semua adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi kalau kita relatekan balik sepotong ayat Al-Quran ni, dia katakan bahawa orang yang paling mulia sekali di sisi Allah adalah kita yang bertakwa di sisi Allah. Jadi macam mana nak bertakwa tu, ataupun yang macam mana kita nak devoted ourselves to the God. Alright, dia katakan dekat sini, diciptakan kamu adalah lelaki dan perempuan. Maksudnya you have to know how to respect to each other. Dan juga kalian berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku kaum antara satu dan sama lain. So that is actually what it tries to say here. Okay, nak mencakapkan atau nak memberitahukan betapa pentingnya pembelajaran tamadun, iaitu kita mempelajari sesama satu sama lain. Orang tanya saya, belajar tamadun ni belajar pasal agama ke? It's actually not true. Adakah kita belajar pasal budaya ke? Also it's not true. Adakah kita belajar berkenaan dengan bangsa itu dan ini ataupun belajar sejarah macam mana anda belajar daripada dulu? It's not really true. I mean like it's true tapi it's not 100% true. Okay. Now, saya terpanggil dengan hari tu saya tengah tengok World Cup opening ceremony. Siapa pernah tengok World Cup opening ceremony? Alright, I'm going to share this with you because bila saya tengok je benda ni kan, I was already like started to think about you guys. Alright, so I'm going to play this video a little bit. I hope you guys can see this. I heard something beautiful. Not just music, but also this call to celebration. This is all so new. All that I have known before was a land that seemed to be in turmoil, with families who were forgotten. And I stopped hearing your voice. Come on over. I'm not sure. Am I welcome? We sent out the call because everyone is welcome. This is an invitation to the whole world. I remember even after hearing the call, instead of seeing another way, we dismissed it and demanded our own way. And now the world feels even more distant and divided. How can
so many countries, languages, and cultures come together if only one way is accepted. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. We were raised to believe that we were scattered on this earth as nations and tribes so we could learn from each other and find beauty in our differences. I can see it. What unites us here in this moment is so much greater than what divides us. How can we make it last longer than just today? With tolerance and respect, we can live together under one big home. In Arabic, Beit al-Sha'ab is the Bedouin tent. Wherever it is built, that is home. And when we call you here, we welcome you into our home. So we gather here as one big tribe, and Earth is the tent we all live in. Yes, and together, we can send out the call for all the world to join us. Okay, so I have to stop it here first. Alright, okay, let me just close this up. Okay, so have you seen that? Dah tengok Alright, so mungkin anda pernah tengok dia daripada the day itself lah. Alright, that is actually the opening ceremony of the World Cup dekat Qatar. So disebabkan oleh dia buat di Qatar, jadi ramai orang macam protes sikit lah. Sebab apa? Dia kata nantikan tak ada boleh kibarkan bendera LGBT. Dia kata tak boleh meminum arak dekat situ. Dia kata that thing is actually becoming a little bit of a dull events and everything. But I think dia punya opening dia was actually something that is a little bit moving. It's actually very good. What do you think? Apa pendapat anda? Have you seen that? Okay. Ini ayat ataupun sepotong ayat yang telah dibacakan tadi, okay, iaitu dia kata, you know, like when Morgan Freeman was like telling about, you know, like the distance, not only the games, okay, bila, you know, like Morgan Freeman was actually explaining that the world is now becoming so distant and so separated apart, you know, like it's like my tribe is my tribe, your tribe is your tribe, America is America, Arab is Arab, you know, like, so we are not really distant each other. That's the reason why you are all brought here into one stadium. We actually gather there as one tribe and as one nation. Dia katakan God put you on earth because you are all come in the different tribes, and this is actually the reason why everybody is all here. I think that was a way of how to open up a ceremony like this, which is actually very interesting. Okay, itulah yang akan kita pelajari di dalam di dalam pembelajaran tamadun di sini. Okay, now untuk pengetahuan anda, terdapat 3 elemen yang membangunkan tamadun. Seperti yang saya bagi tahu tadi, ada agama, ada bangsa dan juga ada budaya. Jadi di manakah anda pergi seluruh dunia, sama anda di Malaysia ataupun di Indonesia, di Tanah Arab, di Amerika atau mana-mana saja, terdapat satu kesan ataupun artifak yang kita katakan sejarah di mana sesebuah tamadun itu bermula sehinggalah sekarang. Okay. Now, I want you to write it in the chat daripada manakah anda berasal ataupun daripada manakah anda berada sekarang ni. Okay. Contohnya saya sekarang ni berada di Bangsa. Ini adalah rumah saya dan saya tinggal di sini dah lebih daripada 20 tahun yang lalu. Okay. Jadi di manakah anda? Boleh letakkan di dalam chat. May I know where you guys are from? Dari Baling, I see. Okay, thank you. Wangsa Maju, dari Skudai. Ada dari Sarawak. Okay, ada yang asal daripada Johor dan tinggal di Sunway. Alright, di Ceras, Kajang. Okay, Ampang. Daripada Kuantan. Dilahir dan juga dibesarkan di Kuala Lumpur. Okay, daripada JB. Bayan Lepas. Alright, Kajang. Okay, thank you very much. That's really good. Alright, sebab apa saya tanya adalah macam ni. Saya berasal daripada Pulau Pinang, tapi saya berasal daripada sana tapi saya pindah ke Kuala Lumpur dah lebih daripada 20 lebih tahun lah. Okay, so saya tinggal di Bangsa ni sebab family saya berada dekat sini. Saya ingat Bangsa 20 tahun lalu dan juga 20 tahun sekarang. Okay, sekarang ni anda cuba bayangkan daripada mana tempat yang anda letakkan di sini tadi
tempat yang dahulu dan sekarang. Okey, saya bagi contoh lah, Bukit Jelutong ataupun Puchong. Kalau siapa tahu Puchong, dulu merupakan just like tasik aja, yang lain tu semua hutan, dia ada pokok kelapa sawit dan juga sebagainya. Tapi sekarang lepas daripada 20-25 tahun, Puchong telah membangun. Ada Tesco, ada Lotus lah, ada kedai, ada hospital, ada semua shopping malls, like perumahan tu jangan cakap lah banyak, merata-rata ada perubahan, ada jalan raya yang dah macam 4 lorong, ada highway, LDP, dah pelbagai lagi. Okay. Kalau macam di sini memanglah macam di Bangsa ni dah dalam bandar kan, tapi nampak kepesatan bandar tu ada yang telah dirobohkan dan dinaikkan semula dan sebagainya. Okay. Walau bagaimanapun di dalam pembangunan apa saja yang kita nampak tu adalah pembangunan infrastruktur. Okay, infrastruktur tu maksudnya bangunan, alright, jalan raya, kemudahan awam, ada balai polis, ada sekolah dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk melihatkan tamadun, dia kena ada 3 ni, iaitu agama, budaya dan juga bangsa. Okay, now kita tengok kepada konsep tamadun. Pada konsepnya, tamadun ini selalunya dikatakan sebagai satu tempat yang pusat ataupun a center, di mana tamadun itu membuka kepada bandar ataupun memperhaluskan kepada budi pekerti. Alright. Siapa tadi daripada Shah Alam, Hafizah kan? Okay, I can tell you one thing story my friends dulu kat UiTM Shah Alam tau. Okay, dia belajar dekat UiTM Shah Alam, saya belajar tempat lain, kawan-kawan saya lain duduk kat UiTM Shah Alam. They love the place so much. So what happened is, lepas daripada graduate, semua orang duduk dekat Shah Alam. Jadi literally, penduduk Shah Alam tu sebenarnya adalah bekas pelajar daripada UiTM. Sebab dia kata apa? Seronok lah duduk sini, I tak nak pergi tempat lain. Alright. So what happened is, dia orang duduk situ, beli rumah, menetap dan terus menjadi satu kawasan bandar dekat situ, di mana semuanya adalah datang daripada UiTM Shah Alam. Ramai. So sebab itulah bila kita tengok penduduk yang duduk di Shah Alam, kebanyakan ataupun rata-ratanya adalah orang Melayu, disebabkan oleh itu adalah produk daripada universiti yang ada berdekatan dengan situ. Okay. Now, itu kita panggilkan sebagai tamadun, iaitu dia membuka bandar. Dan pada masa yang sama, ada juga perkataan atau terma lain yang dipanggil sebagai madani. Kepada orang Islam di sini, you tahulah Madinah. Madinah tu adalah satu bandar yang sangat besar. Kalau siapa yang pernah buat haji ataupun pernah buat umrah, dia mesti akan menziarah ataupun melalui bandar Madinah. Okay. By the raise of hand dekat sini, siapa yang pernah sampai ke Madinah? Ada tak? Okay. Saya pernah sampai Madinah, so I'm gonna raise hand lah. Okay. So kalau siapa yang pernah pergi Madinah, dan dia tahulah bandar dia adalah satu bandar yang pesat, yang membangun, alright, dan itu merupakan satu titik tolak di mana dia panggilkan di situ sebagai madani ataupun tamadun madani lah ya. Sebab apa? Dia kata pada zaman dahulu Rasulullah SAW telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Alright, bila dia berhijrah ke Madinah, Madinah tu is nothing. Tapi di situlah pembukaan atau pembangunan sebuah bandar yang berasaskan kepada agama Islam lah. Okay, dan di situ dia bermulakan daripada nothing kepada a bigger thing. Hingga sekarang ni kan ia menjadi satu bandar ataupun satu pusat Islam yang wajib ziarahi, bukan kata dia wajib lah, yang dituntut untuk diziarahi oleh semua orang Islam. Terdapat 3 tempat. Siapa tahu? Mana lagi? Satu bandar Madinah, satu lagi Mekah dan satu lagi? Anybody know? Masjidil Aqsa di di Palestin ataupun di tanah ni lah. Alright. So Masjidil Aqsa ataupun Baitul Muqaddis. Yes, thank you very much Aiman. So these are actually 3 tempat yang paling suci di dalam agama Islam yang dituntut oleh kepada semua umat Islam. Kalau boleh kena menziarah lah, tapi kita boleh cuba pergi 2 je lah, satu lagi tak boleh. Okay, 2 hari lepas saya bersembang dengan this one guy ni, dia kata dia hari tu dia pergi ke Israel. Lepas tu dia pergilah, dia tunjuk gambar dia pergi ke all this and this and this and this and this kan. Lepas tu dia kata dia pergi ke Jerusalem, alright, and then dia pergi ke Baitul Muqaddis. Tapi dia kata sebenarnya it's actually very peaceful. Terdapat 3 ataupun 4 agama ataupun 4 types of people that live there. Dia kata ada orang Islam, ada orang Kristian, ada orang Yahudi of course, dan juga terdapat Armenian, alright, yang tinggal di 4 penjuru. Dia ada 4 quarters. Dia kata they are all like mixing up, macam tak ada apa-apa, nothing wrong, tapi kalau pergi ke tempat yang bergolak tu memanglah dia akan bergolak, tapi dalam bandar dia tu macam still fine. Okay.
Right, now, bila dalam tamadun Islam, kita ada satu perkataan kita panggil sebagai hadarah, iaitu tamadun itu adalah bersifat yang terbaik apabila terdapat kemajuan yang datangnya daripada aspek pemikiran, maksudnya orang tu berfikir dengan cara yang baik, moral, sosial dalam kehidupan. Terdapat bandar yang ada semua tapi dia tak ada moral, dia ada social. Alright, contohnya macam Genting ataupun macam Las Vegas, alright, di Amerika. Do you want to live there? The city where they call it as a sin city, alright, because orang boleh pergi gambling and all that. So dia tak ada balance, alright. So di bandar yang anda letakkan gambar anda dekat sini ataupun nama dekat sini, di mana anda berasal tadi. Now you think sama ada bandar ataupun tempat yang anda tinggal tu telah mencapai satu aspek hadarah yang dipanggil, iaitu satu tempat kemajuannya daripada segi pemikiran, ada sekolah, ada masjid, ada tempat ibadat, mungkin dalam satu distance yang selesa, okay. Terdapat moral, maksudnya orang dekat situ adalah semua baik-baik belaka, tak ada berlakunya macam kecurian ke ataupun orang bunuh ke ataupun kes jenayah ke something. Dan juga sosial di dalam kehidupan tu adalah baik. Maksudnya macam jiran-jiran tetangga tu dia boleh bertegur sapa, bukannya orang yang jenis buat-buat hal sendiri ke apa ke. So adakah tempat yang anda tinggal itu adalah tempat yang hadarah ataupun tempat yang ada kemajuan yang sebegini? So you ask yourself. Alright, kadang-kadang benda tu it come back to individual lah, alright. Dan perkataan madaniyah ini bermaksud pencapaian daripada aspek kebendaan yang tinggi seperti pembangunan, perancangan dan juga penyusunan bandar. Sebab itulah kita kata, oh orang duduk kat kampung semua nak pergi duduk bandar. Sebab apa? Bandar senang bekerja. Kalau duduk kampung macam tak ada pekerjaan. Betul juga. Okay, dia kata dia datang berhijrah ke Kuala Lumpur sebab apa? Sebab nak belajar. Sebab dekat kampung tak ada universiti. Ada betul juga dan kadang-kadang ada tak betul juga, sebab tempat pembelajaran tu kadang-kadang dia letak kat tengah-tengah mana-mana lah, dekat Bentong pun ada ITM, you know, like lebih kurang macam tu lah kan. Tapi peluang pekerjaan tu lebih lagi sekiranya ada di bandar sebab ada penyusunan bandarnya yang tertentu. Tapi akan jadi padat lah sebab everybody semua datang masuk setempat kan. Tapi itu bermaksudnya tamadun. Now, tamadun merupakan kemajuan, iaitu daripada dua bentuk. Satu daripada bentuk kebendaan ataupun daripada bentuk spiritual. Maksudnya daripada bentuk pendidikan ataupun pemikiran, maaf saya. Sesebuah masyarakat itu untuk menghasilkan sebuah bandar ataupun menjadikan satu tempat yang boleh didiami dengan begitu selesa, dengan begitu tenteram dan juga mempunyai kemajuan yang boleh pergi dengan lebih jauh lagi. Alright? Okay. Now, daripada segi barat pula, kita panggil dia sebagai civilization, iaitu ia adalah perkataan datang daripada perkataan Latin yang bermaksud civitas. Walau bagaimanapun, daripada perspektif barat, dikatakan bahawa ia lebih menekankan kepada gabungan kebudayaan dan juga kebendaan. Dia tak ada race, dia tak ada agama. Okay, maksudnya agama tidak dimasukkan di dalam satu pembangunan. Maksudnya kalau macam agama Islam tu kau dirikanlah kau punya sendiri. Alright, kalau agama Yahudi tu kau dirikanlah kau punya temple kau sendiri. So you have to support your own. Tapi dia tak ada diadakan di dalam satu macam tamadun-tamadun di Asia ni lah. Okay, alright. Now, bila kita bercakap sedikit berkenaan dengan sejarah, selalunya akan dikaitkan dengan seorang ni yang iaitu seorang falsafah Islam ataupun ahli falsafah Islam, sejarawan yang bernama Ibn Khaldun. Okay, beliau adalah seorang daripada berbangsa Algeria. So what happened is dia kata, alright, orang ni dia kena menetap di satu tempat yang berkeadaan subur dan juga makmur dan juga yang ekonomi tu yang mencukupi. Kalau betul dia dalam keadaan yang tetap, maksudnya dia tak berpindah randah. Jadi dia kata tamadun tu akan bermula. Alright. Bila dia kata manusia yang duduk secara tetap ni, apa maksudnya? Ataupun apakah perbandingannya? Anybody knows? Pada zaman dahulu, okay, di tanah Arab, dia ada satu tribe ni dia panggil sebagai Arab Badawi. Pernah dengar tak? Anybody have heard of this? Okay, ataupun Badui, bukan Badawi, Badui. Alright, ataupun in French ataupun in English they call it as a Bedouin. Alright. I think I spell it right, Bedouin.
Alright. Nah, orang Badui ni ataupun orang Arab Badui ni dipanggil sebagai orang yang suka berpindah randah. So dia duduk dekat tempat mana yang subur, lepas habis saja kesuburan daripada tempat tu, yes, nomad. Thank you very much, Anik. Alright. Kadang-kadang saya ni terlupa perkataannya. Seorang nomad, okay. Orang nomad ni macam mana dia punya passion dia? Dia duduk satu tempat, lepas tu tempat tu subur, sampailah tempat tu kering, lepas tu dia pindah. Okay, dia angkat bungkus semua, dia lipat-lipat baju and everything, dia kata, come, let's move on somewhere else. So that was actually what they did. Alright. So kalau dia selalu buat macam tu, sampai bila dia punya bangsa dia nak maju kan? Alright. Tapi dia kata yes, terdapat kemajuan. Tapi kan bila kemajuan tu apa semua, tiba-tiba macam dekat Kuala Lumpur ni, saya duduk dekat rumah kat sini, tapi dah air tak ada, elektrik dah kena potong apa semua kan. Jadi saya angkat bungkus, saya pergi pindah tempat lain. Saya duduk Penang pula. Jadi kat sini jadi macam tempat, orang kata padang jarak lah So itu merupakan satu perumpamaan ataupun pembandingan untuk melihatkan sama ada tamadun itu berkembang ataupun tak. Dia kata kalau kata betul kata tamadun itu perlu berkembang, satu tempat yang subur tu disuburkan lagi. Bukan maksudnya you ambil air kat tempat tu sampailah kering, lepas tu you move out. No, you have to create a system di mana tempat itu boleh didiami sehingga satu jangka masa yang panjang. Alright. So saya nak ceritalah sikit, saya pernah pergi ke Iran. Alright. Nanti masa tamadun Islam nanti I will share with you some pictures. Okay. Di Iran ni dia ada tempat dia yang padang pasir, yang memang padang pasir lah, tak ada air, tak ada apa. Tetapi di tengahan padang pasir tu dia ada mata air tau, yang dipanggil sebagai oasis. So oasis ni nanti kan dia akan nampak macam ada satu perkampungan yang subur, hijau, ada pokok delima, ada pokok kurma dan sebagainya lah. Ada haiwan ternakan, dia buat rumah dan sebagainya, kemudian dia generatekan elektrik. Lepas tu bila ada air, mata air tu dia buatkan kolam untuk ternak ikan. You know, like it's beautiful. Alright, dan dia adakan dekat situ dan dia dah spare dah air. Katalah macam mata air ni nanti akan somehow hilang, dia akan tahu dah dekat mana tempat nak cari. Jadi dia ada teknologi untuk nak, nak recover back again. They said that I won't move out from here. Yes, this is an oasis and it will live like this. And if anything happen, I won't move out. I will die together with this place. But I'm going to make sure that this place have literally everything. Okay, so start daripada situ terus dia menjadi satu bandar yang besar. Could you imagine? Alright, that is actually satu bentuk tamadun. Alright, now kita lihatkan hubungan di antara agama dengan tamadun itu sendiri. Agama ada satu aspek yang memang yang tidak boleh diabaikan lah. Alright, daripada kajian tamadun. Kita tengok di Malaysia ini saja terdapat agama Islam, agama Hindu, agama Kristian, agama Buddha dan juga terdapat kepercayaan-kepercayaan yang datangnya daripada falsafah seperti Confucius, Buddha, terdapat Taoism dan juga sebagainya, di mana ia menjadikan satu fenomena yang sangat penting untuk difahami kerana terdapat rumah-rumah ibadat dan mereka yang mempercayainya dengan begitu yakin sekalilah dan menjadi satu unsur kehidupan. Alright? Okay. Now, antara agama-agama tamadun ini memang terdapat daripada singkapan ataupun dibuktikan daripada singkapan sejarah-sejarah tamadun-tamadun yang dahulu. Agama ni bukan satu fenomena baru. Dia bukan macam 2 tahun lepas saja baru ada Islam. No, it was actually been way before. Dan di antara tamadun purba yang ada artifak ataupun yang ada bukti menunjukkan agama ada dekat situ adalah seperti Aztec, Babylon ataupun tamadun Sumeria, okay, tamadun Mesir purba bila ada Sphinx dan juga Firaun dan juga sebagainya. You heard about it in the story, but it's actually true sebab ada evidence-nya seperti piramid, tamadun Cina, okay, seperti dalam gambar ni ada army, terracotta army, dan of course tamadun Hindu yang memang purba lagi, yang sejak daripada sebelum kedatangan Nabi Isa Al-Masih. Maksudnya dia sebelum daripada Masihi lah, sebelum tahun Masihi lagi di kawasan Indus Ganges, di mana artifak ataupun kepercayaan agama itu merupakan permulaan daripada tamadun. So that's actually how important for you to learn about kewujudan agama. Kenapa? Sebab agama memberikan satu kehidupan yang lebih berbudi pekerti. Okay, contoh dalam Islam, alright, dia ada guideline ataupun dia ada panduan
bagaimana untuk hidup berbudi pekerti. Tak boleh mencuri, tak boleh berzina, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Tak boleh merosakkan diri dengan rokok, tak boleh, orang kata dia ada dia punya guideline-nya. Alright, nak menjaga zuriat, ada perkahwinan, maksudnya kena ada satu pertalian yang rasmi. Tak boleh main berzina je ikut dan aja macam like rabbit or something. Cannot do it like animal lah. So that's why menunjukkan bahawa hidup itu perlu bermoral tinggi disebabkan oleh kewujudan agama itu sendiri. Okay, now agama tu dapat ditunjukkan daripada bukti-bukti seperti mana ada Angkor Wat, ada batu bersurat Terengganu, okay, menunjukkan bahawa terdapat agama tu datang ke tanah Melayu ataupun datang ke Malaysia, tanah Malaysia ni melalui bukti-bukti peninggalan tertentulah. Dia kata, oh nampak macam ada candi macam ni, tapi kan candi tu candi yang sama datang daripada Funan ataupun datang daripada Cambodia. Alright, dia kata dekat Lembah Merbuk tu ada satu macam candi dekat situ tau. Kalau siapa orang Kedah dekat sini kan, dia tahulah dekat Sungai Merbuk lah Alright, dia ada satu macam candi tu, yang candi dia tu seakan-akan sama seperti dengan dalam kerajaan Sriwijaya dekat Yogyakarta. Okay, kalau dia pergi ke Jogja, dia akan nampak kata ada candi Borobudur yang lebih kurang sama macam dengan situ. Okay, jadi maksudnya terdapat bukti-bukti peninggalan yang tertentu sebegini. Alright, walau bagaimanapun seperti kita kata tadi, dalam tamadun barat merupakan satu tamadun yang contemporary, okay, di mana bukan semua tamadun dipengaruhi oleh agama. Tamadun barat dia tak ada agama diletakkan di situ. Dia ada agama tetapi agama tidak diambilkan sebagai satu garis panduan untuk membuat tamadun. Okay, kalau ada pun dia akan memencilkan nilai-nilai yang sebegini untuk mendapatkan masyarakat yang lebih moden. Dia kata nak moden, tapi agama is like, will just like leave it a little bit behind lah. So dia katakan macam, you know, like you have to skip this religion because otherwise macam teknologi ni tak dapat membangun dengan lebih lanjut lagi. Okay, that's the thing about macam social media sekarang ni, Twitter and all that, di mana apa orang kata kehidupan menjurus ke arah situ. Alright, kehidupan is all leading to that direction. Everybody here semua ada TikTok. Betul tak? Semua orang dekat sini ada dia punya Facebook. Tapi nothing there that says anything about religion. Okay? So that was actually a thing lah. Now, so far, ada apa soalan nak tanya? In case? All good? Are you guys still there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright, thank you very much. Okay, thank you. Now, kita tengok sambung sikit lagi iaitu bangsa, hubungan di antara bangsa, budaya dan juga tamadun. Okay? Alright, after this we do a little bit of the discussion because otherwise macam one way ni macam bosan sikit but then we will have a little bit of communication lah. Now, hubungan tamadun dengan budaya. Okay, seperti dalam gambar ni, siapa tahu ni daripada mana? Budaya daripada mana ni? Okay, kalau orang Melaka dia mesti akan tahu ni lah. Ini merupakan masyarakat Portugis yang berada di Melaka. Bila kita katakan Portugis, maksudnya dia datang lebih kurang macam ribuan, ratusan tahun yang lalu. Okay, dah sampai 1000 tahun dah. Agaklah Alright. So what happened is, Melaka ataupun Tanah Melayu pernah dijajah oleh Portugis. Okay, jadi apa yang dia ada adalah dia tinggalkan kesan peninggalan dia. So kesan peninggalan tu dapat dilihat daripada pakaian, daripada makanan, daripada hasil-hasil kebudayaan. Contohnya macam tarian Jingkli Nona dia panggil dekat sini kan. So word Nona tu sebenarnya adalah datang daripada bahasa. Kalau siapa yang pernah tahu berkenaan dengan bahasa Portugis, nanti dia tahulah macam perkataan igreja ataupun gereja, nona, alright, lihat nona jauh, rasa sayang, that is actually a part of the language yang datang dia daripada bahasa Portugis yang dicedok masuk ke dalam bahasa Malaysia dan diguna pakai sehingga sekarang. Okay, ada banyak lagi, ada the list of words yang masih lagi diguna seperti almari, veranda dan juga sebagainya. Ini adalah bahasa Portugis lah. Tapi kalau kita tak tahu, kita tak faham, kita gunakan je kan. But then, you know, like you have to know lah. By now you know saya pernah ke Lisbon, alright, and I see perkataan gereja. Then only I say, oh ini gereja sebenarnya.
Okay, kalau dekat Lisbon tu kan dia ada macam tanah macam dia macam satu lantaian dia buat dengan batu-batu. Dia ada seperti macam kota Afamosa, sama sebiji. Alright, lebih kurang sama. Kemudian dia ada beca dia yang dihiaskan dengan bunga-bunga dan sebagainya. You think that is actually something new dekat Melaka? Tak benda tu sebenarnya dah lama dah, beratus-ratus tahun daripada dulu sehingga sekarang masih lagi diamalkan. Kalau tengok beca yang dihias-hias pelbagai rupa dengan bentuk dengan bunga dan sebagainya, ini semua adalah peninggalan yang datangnya daripada budaya Portugis. Alright, itu kita panggil dia sebagai budaya, which is actually something very interesting to know. Dan selain daripada itu, Tamadun Islam juga telah dibangunkan dengan pelbagai budaya. Yes, it's actually about agama. Agama sebenarnya adalah something yang sangat personal sebab dia di antara kita dengan Tuhan. Walau bagaimanapun, saya bagi contohlah macam menutup aurat. Kita boleh tahu cara pemakaian tudung dan juga hijab di Malaysia dengan di negara-negara lain, nampak perbezaan dia. Dan kadang-kadang kita boleh cam dan juga kenal sesebuah bangsa itu datang daripada cara bagaimana mereka menutup aurat. Betul tak? Okay. Kalau siapa pergi sembahyang Jumaat yang mana ada laki-laki kat sini, okay, dia datang pakai jubah, itu jubah bukan budaya Melayu. Itu jubah sebenarnya daripada budaya Arab. Tapi menutup aurat. Okay. Dan banyak lagi lah di antara cara-caranya. Alright. So, proses dan juga karakteristik tamadun. Okay. Now, bila kita cakap tamadun secara general ni, dia perlu ada 4 benda, iaitu kita lihat 4 benda asas iaitu perlindungan, makan dan minuman, pakaian dan juga keamanan. Alright. Untuk anda hidup di satu-satu tempat tu dan anda akan hidup aman dan juga tenteram, dia perlu ada 4 aspek ni, iaitu aspek perlindungan, aspek makanan dan minuman, pakaian dan juga keamanan. Jadi, orang kata ini adalah keperluan asas. Alright, betul. Duduk rumah flat pun ada perlindungan. Duduk rumah banglo pun ada perlindungan. Ini sebenarnya macam rumah lah. Okay. Tapi apa beza dia di antara rumah flat dengan rumah banglo ataupun rumah besar macam tu? Kohan, you want to say something? Sorry sir, it's, silap tekan. Silap tekan. Okay. Sorry. No worries. Okay, so saya tanya balik Alright, apa perbezaan di antara rumah flat ataupun rumah PPR dengan rumah banglo ataupun rumah kondo dan sebagainya? Rumah kondo tak apa. Carry on, sorry. Okay. No, go ahead. I give you, Okay, lepas tu Kuhan first. Kuhan, kemudian Hidayah. Tak apa. Kuhan Girls dulu. first, that's okay. Okay, Kuhan malu lah. Okay, Hidayah, you go first. Okay. For my betul. perspektif, I think kalau kita dekat rumah banglo, kita boleh bercucuk tanam. Kalau kita dekat rumah flat, kita nak bercucuk tanam tu susah sikit. Betul juga tu. Okay. What about you, Kuhan? What do you think? About myself, sekarang saya ada dekat kondo, sebelum ni saya ada dekat flat. So beza dia, masa duduk kondo, masa Deepavali tak boleh main macam semua. Kalau duduk flat boleh main sekali dengan agama lain pun boleh. Boleh join sekali kan? Ya, itulah. sini orang silent saja. Kalau kita nampak pun mereka tak mau cakap hi semua. Kalau duduk flat, saya ada kawan banyak, sini tak ada kawan. Actually, that is a very good observation lah. Satu pemerhatian yang memang sangat-sangat bagus. Okay, saya duduk kondo. Alright, tapi saya tak tahu pun siapa sebenarnya neighbor-neighbor saya ni. Sebab jumpa kan daripada jauh lah, bye-bye daripada dalam kereta je. Tapi kalau duduk dekat rumah flat tu saya rasa macam seronok sangat kan. Hari ni masak, ada boleh hantar dekat sana, lepas tu sana boleh pergi sini. Boleh anak-anak dia semua main, semua ramai-ramai dekat bawah kan. Kalau duduk masa duduk flat, saya tingkat 1 sampai tingkat 16 ada kawan. Kalau dekat kondo, tingkat yang tepi rumah pun tak tahu siapa tu. Habis tu kalau kata macam ada they will think like it's privacy, but it's like more become like a jail. Itulah kan.
Lepas tu bila if anything bad happen to you, not to say lah sorry but tapi kalau ada macam emergency ke apa ke, who's going to help? They will see only. They will never do any help. Betul. Tapi orang kata bila duduk dekat kondo, dia punya keselamatan dia tu lebih terjamin sebab ada security guard, kemudian ada tempat letak kereta yang macam terjamin sikit, jadi tak adalah macam takut kena kecurian ke dan sebagainya Ya, tapi betul. Dekat kondo saya ada kawan yang guard saja. Itulah. So itu daripada, thank you very much Hidayah dan juga Fuad. Betul. Nah, itu daripada bentuk perlindungan, terdapat juga daripada makanan dan minuman. Alright. So kita boleh makan untuk nak menjamu selera, ataupun orang kata makan untuk nak bekerja. Okay, ataupun macam mana orang cakap, I was like hidup untuk makan ataupun makan untuk hidup. So which one is you? You makan untuk hidup ke ataupun you hidup untuk makan? Makan untuk hidup. You cakap kata makan untuk hidup, tapi bila saya tengok you punya lunch tadi, wah punyalah berselera, macam-macam makan ya. So itu hidup untuk makan kan. So kita cakap lain tapi kadang-kadang kita buat lain. So tak apa, itu orang kata kadang-kadang kita punya selera kan, orang masing-masing. Tapi itulah dia, nak nunjukkan bahawa keperluan itu adalah keperluan asas, dengan keperluan tu adalah keperluan yang mewah. Asas tu maksudnya kita makan untuk hidup. Alright. Imagine bukan Malaysia tetapi negara-negara dunia ketiga ataupun negara yang mungkin tidak mempunyai keperluan yang sama seperti kita lah. Alright. Kita dekat Malaysia ni kadang-kadang kita mewah dengan makanan tau. Kan, betul tak? Orang kata sebab ada makanan Jepun lah, makanan Korea lah, alright, ada K-fry lah, ada segala macam jenis lah, alright. Daripada yang boleh makan dekat pasar malam sehinggalah yang boleh fine dining, yang boleh bayar sampai beratusan ringgit, daripada yang boleh bayar RM5 je satu makanan. Orang kata wallahualam, kan orang kata selampau banyak-banyak pelbagai pilihan. Okay. Sama juga seperti pakaian dan juga keamanan. Alright. Ini benda yang kita boleh pilih, tapi kadang-kadang pilihan tu yang memilih kita, bukan kita yang memilih pilihan. Alright. Tapi ini antara proses ataupun karakteristik kepada ketamadunan. Jadi bila ada lapisan-lapisan ini, itu yang kita panggil dia sebagai lapisan untuk taraf hidup. Ada orang dia tak mampu untuk nak duduk kondo. Alright. Ada orang dia mampu untuk duduk rumah banglo besar, ada tempat macam Hidayah kata tadi, ada tempat nak bercucuk tanam dan sebagainya kan. Ada orang dia tak mampu. Jadi bila mampu dengan tak mampu ni, kita katakan daripada lapisan taraf hidup lah. Okay. Jadi kita punya the job of a tamadun adalah untuk mempertingkatkan prasarana. So you may used to live before in a flat, but you may want to live in your next future ataupun mungkin 5 tahun akan datang tu boleh duduk di rumah yang lebih selesa lagi. So that's actually what the process of the tamadun, daripada mewah, daripada asas kepada mewah. Alright. I love this thing lah. Kalau siapa pernah tengok cerita P. Ramlee, pernah tengok cerita P. Ramlee tak? Anybody love to watch P. Ramlee movie? Ya, saya ada tengok yang Alibaba ke. Tu 40 orang curi. Yang ada gua semua. Itu saya. Kalau lah kata betul, like people says that it's like somebody you can travel through time ataupun metaverse lah. Sekarang ni orang panggil the term is actually not universe but they call it as a metaverse. Maksudnya it's like orang boleh travel melalui masa kan. You know who's the first person I was thinking about yang travel through masa ni adalah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. You know what? Dia buat movie pada tahun 1960 dulu sebenarnya adalah refleksi apa yang telah berlaku sekarang. Siapa setuju dengan saya? Setuju. Kan? Sangat setuju ya. So that was actually a thing. Baru ni saya terbaca dekat social media kan, dia cerita pasal you tahu tak cerita P. Ramlee Keluarga 99? Tahu sir, tahu. Kalau you tak pernah tengok cerita Keluarga 69, you pergi YouTube, you tengok dia ada the full. It's supposed to be a comedy movie. Sebab apa dia kata, okay, bapak dia ni bercerai dengan mak dia. Lepas tu kan bapak dia kahwin dengan anak kawan ni. Anak kawan ni ada mak dia kahwin dengan kawan ni. Lepas tu kan tiba-tiba macam tu kita balik. Tapi kan dalam hukum syariat ataupun hukum agama, is legal. You can do it. Tapi 6 orang kan tiba-tiba ni. Jadi you know what happened?
The last scene is actually everybody semua is like walk dekat Lake Perdana, dekat apa tu, Tasik Perdana tu kan, menuju ke Parlimen. So I think it's a little bit ironic. That's the last scene of that movie tau. Okay, semua orang akan berjalan dan pergi ke Parlimen. You know, like, so it has something to do dengan kita punya politik sekarang ni lah. Alright, that was... Dulu semua very funny kalau kita dengar dia punya script. Tapi sekarang it all makes sense. Yes. Dulu saya tak tahu pun macam yang dalam gambar saya letak kat sini, kat ini sekolah buta huruf. Did you remember this scene? Ini daripada Pendekar punya lapuk tau. Okay. Dia kata... sebab The Three Stooges ni dia cakap kata apa? Dia kata ini kan apa baca dia ni sebab dia orang semua buta huruf tak dia baca kan. Lepas tu dia kata ini alif waw nun ya. Alif apa alif waw nun alif Omno kan. Alif ya mim buaya. Kan. Lepas tu dia kata ini kan alif waw nun. Tapi eja dia macam amno, tapi kan dia kata oh ini sarkas lah. You know, like something like that lah. Dia kata ini baca alif waw nun ya, nun alif amno nun waw. Okay, and then after dia kata oh ini eja dia amno tapi baca dia sarkas. You know, like so I think they know already by then. Jadi dia kata dia buatkan benda tu di sindiran. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini sebenarnya adalah macam ni. Pada tahun 1960, 70-an dulu terdapat sekolah umum untuk orang buta huruf. Tapi sekolah ni adalah untuk sekolah orang dewasa. Okay, sekarang ni pelajar-pelajar dewasa saya yang berada di dalam kelas saya hari ini semua bukan buta huruf ya. So don't get me wrong, that's not what I'm trying to say. Itu dulu tahun 1960-an, tapi sekarang dah tahun 2022 ini, sekolah yang sebegini adalah untuk mereka mendapatkan apa tu orang kata kelulusan di peringkat yang lebih tinggi, Menara Gading yang dipanggil dulu. Alright, dulu orang kata oh my god, Menara Gading is so far. Nama Menara Gading tu sebab dia tinggi kan, you know, like dah lah gajah tu tinggi, Menara Gading tu lagi lah tingginya kan. So dia kata nak capai tu macam susah. Tapi sekarang ni dah macam senang nak masuk universiti sebab kelulusan dah jadi lebih mudah. Pembelajaran ataupun menuntut ilmu tu dah jadi lebih mudah. Tak sama seperti dalam gambar ni, was like 60 ataupun you know, like maybe 60-70 years ago. Ya, dulu ada sekolah buta huruf, sekarang dah tak ada dah sebab umur 5 tahun dah boleh membaca. Ya. Okey, dan proses setiap tamadun punya kelebihan dan juga penonjolannya tersendiri. Tamadun Islam apa dia punya kelebihan dia? Tamadun Yunani apa kelebihan dia? Tamadun Cina apa dia punya kelebihan dia? Selalu orang suka menulis kaligrafi dan juga sebagainya. Okey, terdapat orang kata seni apa tu? Ada siapa pelajar Cina dekat sini yang boleh bantu saya? I forgot the terms that is used. Alright, the art of war ataupun suze. Alright, so that is actually the art of war yang selalunya dikaitkan dengan tamadun Cina. Alright, pembelajaran politik lah. So dalam kesimpulannya, tamadun merupakan satu evolusi daripada apa saja yang berlaku di dalam masyarakat. Seperti dalam gambar saya letak dekat sini lah. Zaman purba daripada orang nak berkomunikasi ataupun evolusi untuk berkomunikasi itu datangnya daripada dia buat asap, tunjukkan kata ada manusia tinggal di kawasan ini ataupun mungkin dia letakkan dekat apa burung merpati, terbangkan burung merpati so that message tu will go across, alright. Sampailah ke apa tu typography ataupun letterpress. Dulu ingat ada surat khabar yang memang serius dalam paper. Ada lagi tak orang baca surat khabar dalam paper? Okay. Atuk tu adalah kan sebab dia tak ada internet apa semua kan. Tapi sekarang mana ada orang baca surat khabar dalam atas surat ataupun atas paper tu dah, atas kertas tak ada lah Semua orang dah ada email, lepas tu dah ada Twitter sekarang ni. So I wonder what will happen in 5 more years time. Ada siapa tahu tak? Macam mana komunikasi kita lagi 5 tahun yang akan melibatkan anda lah. Saya mungkin 5 tahun lagi insyaAllah umur panjang ada tapi ataupun 10 tahun lagi. Tapi anda ni memang semua for sure akan ada lah. Boleh tak anda bayangkan bagaimana kita berkomunikasi lagi 10 tahun yang akan datang? Anybody can tell? Macam Iron Man lah, AI. So maksudnya boleh terbang lah Bukan terbang letak phone bawah, dia boleh bagi shadow bawah kita mata punya. Macam Iron okay. Man Tony Stark.
Macam Iron Man. Okay, that's good. That was it lah. Tapi sekarang ni itulah dia sekarang ni ramai orang dah macam pakai Twitter, dulu orang bersembang. Jadi ada baik dan juga ada buruknya. Okay. Dulu kalau pergi makan apa semua tak ada handphone apa semua kan, it's just nice. Boleh sembang, boleh berborak-borak. Sekarang ni kan you pergi makan kan, you either akan bersembang dengan orang dekat dalam handphone ataupun you akan gunakan kamera tu untuk ambil selfie anda sendiri ataupun ambil selfie makanan. Betul tak? So yang Ah, selfie dengan that's a selfie dengan makanan yang tu teruk lah. Sebab sekarang sampai makan, kita tunggu untuk 30 minit dah sampai makan lah. Mereka tangkap gambar untuk 10 minit, 15 minit. Itu satu. Lepas tu kalau you makan roti canai tak ada siapa pun ambil gambar. Tapi cuba kalau you ambil makan dekat yang RM30 ke atas ataupun satu pinggan like RM35 ke, ada kopi yang ada bunga-bunga kat atas tu kan. Itu baru nak ambil gambar Tapi kalau kopi kampung, kopi cap keluang ke apa ke, yang tu yang sedap tapi kan tak ada siapa ambil gambar Sebab tu dia mahal kan, dia murah kan. So dia tak mau ambil No, I have a friend. Sorry to interrupt. I have a friend. She only takes all this photo like roti canai lah, nasi lemak lah, the kopi teh tarik, all that. She will snap photo and then she'll post it. But so for me, if I take pictures of food, I will take the roti canai Gemas Road Penang only. Because that is actually the best kan, authentic So from Penang, right? Yes, I'm from Penang. So you will definitely know about the Gemas Road roti canai. Really, Gemas Road roti canai, I have to find out. I think I know, Saya tahu ada satu tempat roti canai dekat tepi, dekat opposite of Penang Road tu. Saya tak ingat apa nama jalan dia. But it was actually quite nice lah. Penang actually, Penang famous for lorong food susu pun sedap. Yelah. Okay. Now let's continue a little bit more. So far ada apa soalan nak tanya? I hope no Alright, so kita sambung sedikit lagi. So, kesimpulannya terdapat 8 ciri tamadun yang perlu kita ketahui. Alright, so nak ceritakan apakah yang didefinisikan dengan tamadun ni kan kita lihatkan kepada ciri-cirinya lah. Alright, so saya katakan cirinya, kita perlu ada kualiti hidup yang tinggi. Alright, kualiti hidup yang tinggi ni kan, nanti kita ceritakan sikit Alright, dia macam agak subjektif. Macam tadi kita cakap lah, kata hidup dekat rumah pangsa ataupun rumah flat dengan hidup dekat kondo. Yang mana satukah yang kita katakan kualiti hidup tu lebih tinggi? Adakah dengan silaturahim kita bersama dengan jiran-jiran ataupun keakraban kita dalam bentuk sosial ataupun mungkin daripada bentuk kebendaan itu? Okay. Alright. Yang kedua adalah pembentukan ataupun pemenempatan yang berbentuk bandar. Maksudnya adakah tempat yang anda tinggal tu, tadi siapa yang cakap duduk Rawang, duduk Sungai Buloh, duduk Penang apa semua kan. Jadi adakah dia dah bersampai status bandar ataupun masih belum. Jadi nak dapat status bandar tu, dia kena tengok apakah kemudahan yang ada, dia kena tengok apakah bentuk keselamatan dan juga asas-asas dia lah tadi. Okay, alright. Selain daripada itu, terdapat institusi politik, institusi sosial. Maksudnya dia ada tempat untuk orang boleh berpolitik ataupun untuk orang berjumpa. Tempat untuk keselamatan seperti balai polis. Tempat untuk pendidikan seperti sekolah, tadika, universiti mungkin dan sebagainya. Okay? Antara ciri-ciri lain adalah stratifikasi sosial. Maksudnya taraf hidup. Okay? Ada orang yang taraf hidup tinggi, ada orang yang taraf hidup rendah. Alright, jadi apakah jurang ataupun stratifikasi yang kita ceritakan ni? Saya akan ceritakan sebentar lagi. Now, yang baris yang bawah ni terdapat bahasa, cara untuk kita berkomunikasi. Ada orang boleh cakap Melayu, ada orang boleh cakap India ataupun boleh cakap Tamil, ada orang boleh berbahasa berbahasa Mandarin ataupun mungkin berbahasa Inggeris dan campur semuanya sekali. Tapi terdapat bahasa yang kita katakan bahasa serumpun. Maksudnya bahasa yang difahami oleh semua orang ataupun sekelompok masyarakat, dan juga terdapat penulisan. Cara penulisan sama ada dia tu penulisan ilmiah ataupun penulisan yang biasalah. Right? Sistem perundangan.
Jadi terdapat sesebuah tempat ataupun sesuatu komuniti yang mempunyai sistem perundangan dia sendiri. Sebagai contoh, masyarakat Islam, kita ada hukum syariah ataupun undang-undang syariah. Jadi perkahwinan ataupun penceraian ataupun kematian, wasiat dan sebagainya, semua akan ikut satu bentuk undang-undang. Okay, yang dipanggilkan dan yang dinamakan undang-undang syariah. Walau bagaimanapun, syariah hanyalah ditetapkan untuk masyarakat Islam. Manakala yang bukan Islam pula, dia akan ditakbirkan oleh perundangan awam ataupun civil law lah, ya. Okey, selain daripada itu, daya kreativiti, alright. Cuba kita tengok sikit pasal budaya. Ada orang dekat sini suka menari, menyanyi, okey. Suka perhiasan, suka ukiran, suka membuat desain batik dan sebagainya, okey, ataupun tenunan pakaian, alright. Ini merupakan daya kreativiti. Okey, kadang-kadang daya kreativiti ni kan dia melibatkan juga kepada tempat daripada mereka mana mereka datang. Ada orang Terengganu, orang Kelantan sini tak? Okey, ada, kalau ada kat tangan. Okay. Orang Kelantan dan Terengganu ni dia kata orang yang paling daya kreativiti paling tinggi sekali. Betul atau tak? You setuju atau tak? Okay. Kalau you setuju, dia ada melibatkan sikit dengan kehidupan. Contohnya macam bulan 10, bulan 12, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, mereka ni tak boleh pergi ke laut sebab kebanyakannya adalah nelayan. Jadi dia tak boleh pergi ke laut sebab musim terkujuh ataupun musim angin tiup kencang lah. Jadi dia kata, okay, time ni dia kena rehat, duduk di rumah. Jadi tak ada kerja apa nak buat. Jadi dia buatlah satu benda yang kreatif. Sebab itulah terdapat tenunan, terdapat buat kain batik, terdapat wayang kulit, okay. Dia katakan terdapat yang ada 7 puteri, okay. Apa dia panggil? Main wayang, ulit mayang, ulit mayang, alright. Ini semua datang daripada Kelantan dan Terengganu. Sebab apa? Dia kata, masa ni tak boleh pergi ke laut kan, sebab laut tu bergelora sangat. Jadi dia buatkan satu drama di tepi pantai, jadi dia melibatkan kepada ulit mayang. Dia katakan ada tuan puteri 7 daripada laut, sebab itulah dia tak boleh pergi ke laut sebab dia orang marah, jadi kita perlu buat offering supaya mereka reda. Jadi orang kata dia boleh pergi ke laut dan mencari ikan untuk sumber makanan, so itu daya kreativiti lah. Dan selain daripada itu, daya reka cipta. Okay. Daya reka cipta dan juga teknologi, ini adalah satu benda yang penting lah. Sebagai dulu orang bertanam, bercucuk tanam. Kalau siapa orang Kedah kat sini ataupun orang Perlis, alright, yang mana yang ada sawah padi, alright. Dulu masa zaman-zaman dulu lah, untuk nak mengerjakan sawah padi ada kerbau, ada dia punya jentera membajak dia tersendiri. Tapi sekarang ni tak payah dah, dia dah ada traktor, semua dah pakai mesin. Dulu dia boleh buat padi cuma 2 kali saja setahun. Sekarang 3-4 kali boleh buat dalam masa setahun. Jadi produktivitinya jadi lebih tinggi. Alright. So that was one of the thing lah. Okay. Alright. So penempatan yang berbentuk bandar seperti saya kata tadilah. Alright. Ini gambar daripada oasis ataupun satu penempatan yang diletakkannya di tengah padang pasir, walau bagaimanapun terdapat satu sumber air. Jadi di sinilah bandar tu akan bermula. Alright. Kualiti hidup yang lebih tinggi seperti yang saya ceritakan tadi. Okay. Mana satu kualiti yang lebih tinggi pada anda? Alright. Adakah anda memerlukan tidam yang paling mahal sekali untuk tidur dengan lebih selesa, ataupun anda ada tilam 3 getah saja tapi kan you punya tidur you cukup 8 jam dengan penuh selesa sekali. So which one you panggil sebagai hidup kualiti lebih tinggi? Okay. Ataupun yang nak tidur dekat tilam yang harga beribu-ribu tapi kan you tidur malam tak lena sebab fikirkan kenapalah aku beli mahalnya, sekarang aku tak ada duit, hutang sampai macam berbulan-bulan, bertahun nak habis bayar. Alright. Tilam nyenyak, punyalah bagus kan, everything is all there, alright. Tapi sebenarnya tidur tak nyenyak. So kita fikirkanlah yang mana hidup yang berkualiti tinggi di sini. Nah, selain daripada itu, institusi politik, sosial seperti pusat pelbagai guna, ada dewan untuk boleh main badminton, sepak takraw dan sebagainya, ada sekolah, alright, ada pusat ekonomi seperti ada food court, ada tempat untuk peniaga kecil untuk berniaga di situ, ada pasar di mana orang boleh membawa makanan dan juga hasil-hasil tanaman ataupun hasil perikanan dan untuk dijual. Okay. Ada pasar borong lah dengan pasar jualan. Okay, ini merupakan institusi sosial lah.
Ya. Dan selain daripada itu yang saya kata tadi, sistem bahasa serumpun dan juga penulisan. Ya, kita akan tengok dengan lebih detail lagi bila kita masuk di dalam setiap satu tamadun itu. Dan juga sistem perundangan, ya. Dan seperti saya ceritakan, ini adalah daripada undang-undang syariah ataupun perundangan syariah. Bila kita cerita pasal bebas daripada riba, rasuah dan juga bribery kan, terpanggil saya dengan satu video saya tengok pagi tadi, tapi kan yang menceritakan berkenaan kerajaan PAS memberi wang rasuah untuk mengundi, ya. So I don't want to comment anything. Fikir-fikirkanlah sendiri. Alright. Dan juga daya reka cipta seperti yang saya bagi tahu tadi, okay. Dan di mana dulu ada tentera yang menggunakan kerbau, tapi pakai kerbau ni bagi dikatalah, alright, mungkin dia punya proses dia tu lebih lambat ataupun mengambil masa kalau berbandingkan dengan jentera. Jentera ni dia lebih laju lah sebab nama pun jentera kan. So dia robotic a little bit. So that's why kadang-kadang produktif dia tu lebih tinggi disebabkan oleh terdapat daya reka cipta. Ya. Dan seterusnya adalah daya kreativiti seperti wayang kulit. Ini wayang kulit, kalau siapa yang suka menonton wayang kulit ni, ini merupakan satu bentuk hiburan yang kalau dahulu, zaman-zaman dahulu lah, masa zaman tak ada TV, tak ada internet, tak ada mobile phone kan, inilah saja sebenarnya bentuk hiburan yang diorang buat dulu. Siapa pernah tengok wayang kulit? Okay. Wayang kulit ni dia ada macam specialty dia sendiri tau. You have to understand, and also it's actually very funny. And a little bit more spiritual as well. Alright. Stratifikasi sosial. Ini saya special sikit. Saya letakkan gambar dekat sini di dalam satu kepercayaan di dalam tamadun India. Okey, dia katakan bahawa stratifikasi sosial ini melibatkan kepada agama, iaitu agama Hindu, di mana dipercayai bahawa Dewa Brahmin telah pun mengagihkan stratifikasi ataupun jurang di antara sesuatu lapisan sosial itu di antara badannya. Alright. Siapa di sini yang tahu berkenaan dengan ini? Tari sini ke? Ataupun Priyanka? Pernah dengar tak? Atau Kuhan? Yang boleh bantu saya di sini? Oh, Daniel? Ya. Ya, sir. Sistem apa yang kita panggilkan dekat sini? Yang ni Prihatin yang Malaysia punya ke? Bukan, yang sebelah kiri ni, yang ada gambar dekat sini. Yang gambar Dewa Brahmin ni. Ya, Brahma. Brahma. Okey. Apakah sebenarnya sistem dekat sini yang dikatakan? Ataupun siapa yang tahu? Okey, saya bagi tahulah ya. Ini sebenarnya dipanggil sebagai sistem kasta. Okey, walaupun dah tak banyak dipraktikkan di Malaysia, tetapi di negara India masih lagi mengamalkan sistem kasta, di mana dia katakan manusia ini akan diagihkan mengikut taraf ekonomi dan juga taraf pekerjaan. So dia katalah yang duduk di bahagian atas ni adalah pendeta. Sebab dia kata apa? Dia kata yang bahagian atas ni adalah otak, iaitu pemikiran. Jadi orang yang berfikir sebenarnya adalah this group of people. Dan dia kata adalah lagi di bahagian dada dia adalah siapa, di bahagian pinggangnya adalah siapa, di bahagian kakinya adalah siapa, dan juga yang tidak langsung duduk di bahagian badan dia, dia kata duduk di bahagian bawah sekali ataupun di atas lantai itu adalah satu lagi satu lagi level, dipanggil dalit. Iaitu dia kata apa? Dia kata orang dalit ni kan dia adalah layaknya adalah sapu sampah ataupun pekerja mengangkat najis. Alright, itu apa yang sistem kasta beritahu. Sampai dia katakan tapi ada orang yang mengambil dia terlampau serius. So dia kata apa? Kalau dalam perkahwinan tak boleh kahwin ni orang daripada yang Brahmin dengan orang dalit ni tak boleh kahwin sekali. Okay, ataupun pencala dengan ni tak boleh kahwin sekali. Sebab dia kata apa? Dia kata tak sama stratifikasi dia. Alright, so itulah ceritanya. Nah, kita cerita lebih lanjut lagi bila kita masuk dalam tamadun India. Okey, walau bagaimanapun dalam gambar yang sebelah kanan ni yang B40, M40 adalah T20 ini merupakan taraf ekonomi yang telah diletakkan oleh kerajaan,
Dia kata apa? Mereka yang berada di dalam gaji ataupun tunggak gaji dah bawah daripada 4,500 lah lebih kurang ataupun 4,800 itu termasuk di dalam B40. Dia kata kalau daripada 4,800 hingga 10,900 itu telah masuk di dalam kategori M40. Kalau kata daripada T20 ni maksudnya 10,900 atau 11,000 ke atas. Itu dikatakan bahawa golongan mewah lah. Jadi di mana satukah golongan anda di sini? Would you tell? Jadi dia kata apa? Dia kata nanti senanglah bila kita nak berikan bantuan ataupun kerajaan nak berikan bantuan. Dia kata okey, kita berikan bantuan kepada B40. Jadi B40 lah yang dapat. So kalau orang tanya B40 tu siapa? Mereka yang mempunyai gaji 4,800 ke bawah. So something like this lah Alright. Now, kelahiran dan juga perkembangan tamadun. Okay, tamadun itu lahir disebabkan oleh terdapat pelbagai aspek. Aspek yang pertama adalah kedudukannya yang strategik. Jadi sebab apa dia kata strategik? Dia mesti ada sungai, dia mesti ada aliran air, dia mesti tepi pantai. Alright, sebab apa? Dia kata sebab ada unsur-unsur makanan dekat situ, ada unsur-unsur untuk nak menangkap ikan, ada nak buat air tu untuk dibuatkan mengairi tanaman, dia tanam something, so that's actually the reason why it has that, alright. Jadi kita tengokkan selalunya tempat yang strategik itu adalah datangnya daripada satu tempat lah. Ya, rasa-rasa Kuala Lumpur adalah satu tempat yang strategik tak? How many of you think that Kuala Lumpur adalah tempat yang strategik untuk memulakan satu bandar ataupun satu tamadun? Nur Hidayah? Okay. Pada pendapat saya lah saya rasa macam Kuala Lumpur ni macam tak berapa strategik untuk dijadikan satu tempat yang kita katakan kedudukannya strategik. Sebab apa? Sebab dia berada di kawasan lembah. Dia ada bukit, lepas tu dia duduk kat bahagian bawah sini tau. So di sini sebenarnya yang ada ni. Jadi dia kata ada pertungan dua sungai yang dijadikan sungai tu adalah berlumpur. Sebab tu dia panggilkan Kuala Berlumpur. Jadi Kuala Lumpur. So what really happened? Okay, sekarang ni dulu it's nice sebab tempat dia adalah subur. Sekarang ni dia bukan pasal tempat subur dah sebab tak ada orang yang bercocok tanam dah kat Kuala Lumpur ni. Tapi what happened ni sebab terlampau banyak sangat bangunan, prasarana ataupun infrastrukturnya tu tak berapa bagus. Jadi terdapat banjir. Bila banjir berlaku kan, it's like macam it become like a big mess. Sampai kereta hanyut pergi sana sini. Siapa pernah terjebak dalam banjir dekat sini kat KL? Ada tak? Insiden ke yang boleh cerita? I can tell you one thing, kalau siapa yang terkandas kat dalam banjir dekat Kuala Lumpur, that's the nastiest things that could have happened that you don't really want to be there. You know, like, yeah. So itu merupakan satu tempat kerajaan kedudukan strategik. Okay, lain daripada itu adalah rangsangan agama dan juga rohani. Okay, bila ada agama, ada sekumpulan yang mengatakan bahawa terdapat rangsangan agama di situlah terjadinya bandar. Contohnya macam Mekah lah, macam Madinah lah. Di mana Madinah datang apabila Rasulullah SAW telah duduk di satu kawasan itu dan membuka tempat itu disebabkan oleh terdapat rangsangan agama. Okay, nah lain daripada itu, moral dan juga nilai yang terpuji. Okay, di mana di situ terdapat kepercayaan, kejujuran, terdapat komitmen, alright, terdapat manusia ataupun masyarakat yang boleh dipercayai disebabkan oleh kesantunan ataupun sopan santun mereka di satu tempat tu. Jadi boleh dibuatkan sebagai satu bandar, alright. Dan kadang-kadang juga disebabkan oleh kesengsaraan hidup. Kenapa? Dia kata kesengsaraan hidup berada di sini disebabkan oleh peperangan. Jadi orang semua berpindah randah daripada tempat itu pergi ke bandar lain untuk mengembangkan lagi kawasan itu. Okey, seperti yang berlaku di Germany sekarang ni. Dia katakan Germany mengalu-ngalukan siapa saja pelarian yang datang daripada Syria. Okey, ataupun daripada negara-negara berkuala lah. Sebab apa? Sebab dia kata orang Germany dia tak nak dah kerja macam di bahagian level-level bawah ni, macam operator pengeluaran dia tak nak dah. Because dia kata macam that is actually not really my job. So what happen is dia ambil pelarian ini dan dia juga bekerja di kawasan dia. Okay, sama juga seperti di Malaysia. Alright, berapa ramai kerat orang Malaysia di sini yang boleh bekerja di dalam sektor pembangunan jadi kontraktor ataupun kontrak membuat rumah atau membuat bangunan?
How many of Malaysian here yang boleh bekerja sebagai pembantu rumah? Ada tak? Okay. So that was actually a little bit difference. So jadi bila adanya orang-orang luar yang datang seperti daripada Bangladesh, seperti daripada Myanmar dan juga sebagainya bekerja, jadi di situlah tempatnya dia mengembangkan lagi tamadun di sesebuah tempat tu, ya. Alright. Next, interaksi di antara tamadun. Okay, ni kita dah sampai tu di end lah. So just like pay attention a little bit more. Lepas tu nanti kita akan bukakan kepada discussion. Now, interaksi adalah interaksi di antara tamadun, maaf saya. Interaksi adalah satu proses sosial yang menghasilkan pertembungan di antara budaya dan juga tamadun. Sebagai contohnya macam perkahwinan. Sekarang ni banyak orang berkahwin campur ataupun melibatkan ideologi ataupun hubungan diplomatik ataupun aktiviti ekonomi. Macam kita di dalam kelas ni lah pun ada aktiviti ataupun interaksi di antara tamadun. Betul tak? Sebab apa? Ada pelajar-pelajar India di sini, ada pelajar Melayu, ada pelajar Islam, ada pelajar bukan Islam, ada pelajar daripada Sabah dan Sarawak yang duduk di dalamnya. Jadi ini merupakan satu cara di mana kita boleh berinteraksi. Okay, dan berinteraksi ni pun ada baik dan juga ada buruknya. There is a pro and there is a cons. Alright, sebab apa? Kita tengokkan kepada cabaran di antara interaksi. Cabaran interaksi ini selalunya berkisarkan kepada politik dan juga agama. Kadang-kadang rasa rendah diri. Kenapa rendah diri? Sebab ada orang rasa tinggi diri. Betul tak? Pernah tak dengar orang cakap kata ketuanan ataupun supremasi? Bila orang cakap kata ketuanan Melayu, have you heard of that terms? Okay, ketuanan Melayu ataupun like that is actually referring to orang yang meninggi diri ataupun orang yang meninggikan darjatnya tu is self-proclaim lah. Okay, dengan cara begitu dia membuatkan ada orang rasa macam diri mereka tu adalah inferiority ataupun rendah diri. Bukan dia pilih untuk rendah diri, tetapi kan dia telah diletakkan di dalam golongan yang rendah diri disebabkan ada orang yang rasa macam dirinya tu dijadikan tuan. So that's not really a case lah. Alright. Satira ataupun social dan juga sindiran dan juga syakwakan sangka. Okay. Sebagai contoh lah macam tadi saya keluar makan dengan rakan-rakan saya. Ada rakan saya berbangsa Cina. Lepas tu dia kata nak makan mana hari ni Dia kata okay, boleh tak kita pergi dekat this food court? Food court ni adalah food court orang Cina tapi ada orang Melayu makan dekat situ. You boleh tak? So dia tanya dulu. Okay, sebab apa? Sebab dia tahu bahawa orang Melayu adalah orang Islam dan dia hanya makan makanan yang halal. Jadi kategori makanan halal itu adalah sekian. Jadi dia tanya dulu sama ada saya boleh ataupun tak makan di satu kedai makan. Ini disebabkan oleh kedai makan tu adalah kedai makan Cina. Jadi orang kata itu antara interaksi. So macam mana nak jawab? Dia kena dialog lah dulu. Alright, dia kena tanya dulu. Then after that, if everything is all okay, then we go. Kalau tak boleh, then there should be a reason why not. Alright. Now, interaksi yang positif dan juga terdapat interaksi yang negatif. So, I will just let's skip this a little bit. Now, kelahiran dan juga kemerosotan tamadun. Nah, kelahiran boleh kategorikan apabila terdapat sikap yang terbuka, terutamanya di Malaysia. Malaysia merupakan satu modul negara di mana dia punya cara bagaimana interaksi di antara pelbagai tamadun itu adalah sangat unik. Sebab apa? Kita ada tamadun ni yang datangnya daripada a different kind of bangsa, a different kind of agama dan juga a different kind of budaya. Dan dalam yang masa yang sama boleh hidup di dalam satu lokasi dengan tenteram dan juga aman. Betul? Alright? Dengan apa? Perlu ada sikap terbuka lah. Selain daripada itu, kestabilan politik. Okay? Dan juga ekonomi yang bercukupi untuk semua orang. Tak kisahlah daripada darjat mana sekalipun, terdapat pertanian, peternakan, perdagangan, sektor perkhidmatan dan juga sebagainya adalah untuk semua orang yang tertentu. Dan juga kemerosotan ataupun keruntuhan sesebuah tamadun itu dapat dilihat apabila terdapat jurang perbezaan sosial. Okey, maksudnya orang yang kaya tu dia terlampau kaya, orang yang miskin tu dia terlampau miskin. Seperti apa yang berlaku
dalam masa yang terdekat ni lah. Okay. Bila kaya tu kan sampai berbilion-bilion, sampai orang cakap kata, what do you work sampai duit you sampai banyak sampai macam ni? Then you don't know daripada mana duit tu datang kan. Dan ada orang yang kadang-kadang miskin tu, wallahualam lah, saya tak boleh nak cerita kalau siapa mungkin yang pernah dengar, sampai kadang-kadang nak makan pun tak ada, yang makan nasi berlaukkan dengan ikan kering dengan kicap sahaja. Okay. Yang anak-anak kadang-kadang tak cukup makan, tak boleh nak bawa pergi ke sekolah sebabkan tak berduit. Alright. Jadi bila terdapat jurang yang up to that level, jadi itu menunjukkan satu kemerosotan di dalam tamadun. Okay. Saya nak cerita sikit, saya pernah ke India. Bila saya pernah ke India, saya dapat jemputan daripada ada satu keluarga ni lah yang nak buat family wedding. Dan kenduri kahwin tu dia buat sampai 3 hari 3 malam. Ni cerita macam P.Ramlee lah ni. Wedding orang India, dia buat sampai 3 hari 3 malam. Dia adalah macam-macam majlis berinai lah, majlis itu dan majlis ini. Lepas tu dia ada satu malam tu hanyalah dia punya family, dia nak menghiburkan kepada semua orang. Dia buat pentas cantik. Lepas tu kan dia pergi nyanyi apa semua. Sebiji macam cerita Bollywood. Like seriously sebiji macam cerita Bollywood. Dalam perjalanan nak pergi ke situ, saya tengok kan betapa orang yang miskin, yang sangat miskin ni, yang tak ada tempat nak tinggal, dia tidur kat tepi jalan ni. You know like, dan pada masa tu temperature dah turun, suhu turun sampai 10 darjah Celsius, berbekalkan dengan satu selimut yang sangat nipis, itu je dia tidur. You know like, itu menunjukkan betapa terdapat jurang ekonomi ataupun jurang sosial yang merujukkan kepada kemerosotan kepada sebuah tamadun. Dan juga penindasan dan juga kezaliman. Alright. Dan selain daripada itu, keruntuhan moral dan juga nilai-nilai kemanusiaan lah. Seperti dalam gambar ni, saya tak tahu lah sekarang ni mungkin dah tak berapa diceritakan dah. Tapi pada sedikit masa dulu ada cerita berkenaan dengan orang yang membuang bayi. Pernah dengar? Okay, orang yang membuang bayi. This is something that is really absurd. Sebab apa? Dia buang bayi. Disebabkan oleh apa? Kegiatan yang tidak bermoral. Melakukan hubungan seks di luar nikah. Alright. Tapi bila dah terlanjur menjadi baby macam ni, dia tak boleh nak cerita kepada parents dia. Sebab takut. Lagi satu, barulah dia teringat pasal agama. Dia kata ini salah lah, itu ini apa semua. Jadi bila dia lahirkan, kemudian akan dibuang je sebab dia tak nak. Jadi orang kata dia punya peri kemanusiaan tu dah macam built in. It's like not there. Dan juga kepada mereka yang bersikap tertutup lah ataupun yang bersikap jumud. Maksudnya dia tak boleh menerima perubahan. Dia cuma cakap kata, no, agama saya je yang betul, agama orang lain salah. No, bangsa saya je yang betul, bangsa orang lain salah. Oh tak, orang Melayu je yang betul, orang yang bukan Melayu tak betul. Ini kita panggil sebagai sikap yang tertutup. Sebab apa? Dia tak membuka dirinya untuk orang kata apa, inilah untuk berinteraksi dengan orang lain. Okay. Dan selain daripada itu, bencana alam lah. Ini memang tidak dapat kita nafikan ataupun yang kita tak dapat elakkan. Alright. Contohnya seperti gempa bumi, banjir, okay. Seperti yang baru ni COVID, alright. Ini merupakan satu bentuk bencana alam. Kena COVID pun bencana alam. Terdapat ratusan dan ribuan manusia yang telah pun mati disebabkan oleh bencana alam yang sebeginilah. Yeah, alright. So, oh yeah, I think that is actually the last one. Okay, so itu saja dalam bab 1 untuk minggu ini. Jadi saya just buat satu bab dulu. Minggu depan nanti kita bab kedua. Okay, now di dalam bab 1 ini ada apa soalan nak tanya? Anything you want to ask? All okay? Yes, Halimatun. Sir, hari tu kan saya ada bagi yang dia dekat discussion tu, saya tak jawab lagi. Yang tu ada markah ke kalau lambat jawab kena potong ke? Okay. So, thank you for the question, Halimatun. Mari saya terangkan. Alright, thank you. Now, bila bercakap pasal tugasan ni, jom kita pergi tengok. Jadi, kalau siapa yang masih lagi belum ada Eurong masuk ke dalam course card, sila beritahu saya. Macam mana cara nak beritahu saya adalah melalui WhatsApp group. Kalau tak ada WhatsApp group, masih tak masuk sini lah. Okay, tapi pastikan anda masuk ke dalam WhatsApp group saya. Di sini saya ada saya punya WhatsApp group punya ni lah. Okay, details, so you can actually go through to here. Alright, so
Pertama sekali saya nak anda perkenalkan diri anda sebab kelas kita ni semua online. Jadi kan saya nak kenal lah juga yang mana satu, yang mana anda. Jadi saya tuliskan berkenaan dengan diri saya di sini. Nanti kalau anda masuk di dalam, so klikkan dekat sini dan juga introducekan diri anda so that I will know which one is you. Dan seboleh-bolehnya letakkanlah gambar I know you love to take pictures sebab tu you ada handphone you yang kamera dia tu macam 30 megapixel. Okay, because you love to take your photo, so you put in here. Okay, now kalau siapa yang nak tengok apakah kandungan pengajian saya, kita untuk minggu ni, kita masuk dalam syllabus. Now saya akan masukkan dekat dalam mingguan. Di dalam mingguan, kita akan tengok kepada minggu 1 So selalunya saya akan susun ni dalam minggu 1 untuk anda pergi daripada satu persatu, daripada awal sehinggalah ke bawah sini. Okay, alright. So kadang-kadang video ni macam saya hari ni saya buat kelas seperti biasa, tetapi rakaman tu saya akan letakkan di sini. Okay. Nah, ada orang tanya saya, oh sir, saya ni daripada section 99. Kelas saya cuma 4 kali je satu semester. Ada tak daripada section 99 di sini? Kalau ada boleh angkat tangan. Okay. Ataupun daripada section 50 ataupun 55 ada tak? Ada. Ada. Okey, bagus. Okey, kalau daripada section 50-55, dijanjikan bahawa kelas untuk semester ini adalah 5 kali ataupun 4 kali sahaja. Okey, sebenarnya perjumpaan yang 4 kali ataupun 5 kali saja, tetapi kelas tu akan diadakan seperti biasa pada setiap minggu. Jadi kalau kelas tu tidak ada, anda tidak datang, maksudnya anda tak perlu datang. Alright, boleh tonton rakaman. Maksudnya you still have to go through rakaman lah. Bukanlah kata macam tak ada kelas kan. Jadi kita ada macam 6 chapter ataupun 6 bab akan dibuatkan pada setiap minggu, setiap 2 minggu satu bab, setiap 2 minggu satu bab. Terpulang kepada kelas lah. Jadi saya rasa tak ada masalah lah dekat sini tapi kalau lah kata macam free, you wanted to come in and discuss with me or talk with me, alright, on every week, dipersilakan. I will always welcome you Kobana. Okay. Kadang-kadang kalau tak ada kerja apa for that week, alright, datanglah masuk kelas. I think it will be fun to have you around. Dan kadang-kadang dalam kelas saya akan buat aktiviti interaktif lah yang selalunya tak akan anda ada sekiranya anda tak datang. Alright? Okay. Now, saya sambungkan balik Jadi, untuk setiap minggu, saya pergi dekat assignment dulu Right? Nah, untuk assignment ataupun tugasan anda ada tugasan yang telah saya sajikan dekat sini iaitu peperiksaan akhir adalah 30 markah. Alright? Dan selain daripada itu adalah 70 markah. 70 markah ini adalah terdiri daripada assignment. Terdapat tugasan diarititas Yang ini saya akan terangkan sebentar lagi. Selain daripada itu, anda ada kuis iaitu aktiviti harian. Jadi aktiviti harian ni, aktiviti mingguan. Okay, aktiviti mingguan ni terdapat satu minggu tu ada terdapat 1 minggu tu ada 2 tugasan. Tugasan ni adalah tugasan yang paling mudah dalam dunia. Sebab apa? Dia cumalah menjawab soalan seperti mana anda menjawab soalan di dalam kelas ni lah. Saya bertanyakan kepada anda pendapat. Sebagai contohlah minggu ni saya masuk ke minggu pertama. Tapi sebab ni dah minggu kedua, jadi anda boleh buat minggu pertama dan minggu kedua sekali lah. Ya, okay. So siapa nak tahu datang ke sini, anda boleh pergi ke, let me just check on the student view. Okay, so you pergi by type or show by type maksudnya sebelah kanan ni ada show by type ni, jadi anda boleh pergi ke show by type ni Alright, so I'm going to go to show by type. Okay, so minggu 1 ni saya akan buka dulu. Okay, alright, so tajuk dia di sini adalah tak ada dulu maka tak adalah sekarang. Alright, macam kita cerita tadilah so dulu ada kerbau membajak padi, membajak sawah, tapi sekarang dah tak ada dah. Sekarang ni ada apa? Ada jentera. Dulu kan siapa pernah main ni dulu? Okay, main tiang 4 masa dekat sekolah rendah, ada tak? Pernah kan? Tarik sini. Ni most of the girls lah Wan Syafiq pun Wan Syafiqah pun main ni juga dulu. Oh, dulu kau siapa main ni kan macam gangster, you know, like everybody ada kat sekolah agama
Kalau ada tiang kan, koridor tu kan, masing-masing semua dah pegang macam tu kan. Lepas tu everybody was like trying to reaching out for another one. Siapa yang paling tinggi, yang paling besar badan ni kan, yang tu lah yang saya nak geng. Sebab apa? Sebab senang kan. Saya tak boleh main sebab saya tinggi sangat. Jadi kan tangan saya pun panjang. Pegang satu sini dengan situ sini kan. Yang lagi seorang tu datang dikira je 1, 2, 3, 4, 5, 10 saya menang. Itu dulu. Tapi sekarang orang dah tak main dah ni. Tapi dia buat apa-apa? Dia main Mobile Legend. Okay, siapa main Mobile Legend ni? Kuhan main Mobile Legend Kuhan. Ya, mesti ada. Dia tak main dah tiang-tiang 4 semua ni kan. This is like I'll just like play game. It's like macam duduk macam tu je kan. Jangan mata nanti you pakai spek, mas tua sikit je dah kena pakai spek udah Okay. So, untuk tugasan minggu ini, okay, saya katakan dekat sini. Dulu saya kata tak sabar nak tunggu waktu rehat Time tu kan masa tu lah nak dominasikan tiang koridor dekat sekolah. Okay, tapi sekarang ni semua dah pakai telefon pintar. So, kongsikan bersama ciri-ciri tamadun yang telah anda pelajari pada minggu ini. Minggu ini tadi you belajar ciri-ciri tamadun yang telah menaklihkan kehidupan anda pada masa ini. Alright, things that happens around you. Okay, tak payah pergi jauh-jauh, sekarang je. Dulu makan macam ni, tapi sekarang dah makan macam ni dah. Okay, dulu belajar kat sekolah pergi library. Sekarang tak payah library dah, semua dah ada depan mata, semua dah ada dekat handphone kan. So dulu lain, sekarang lain. So itu sebenarnya nak saya sampaikan dekat sini. Jadi sertakan gambar untuk menyokong jawapan anda. Ceritakan pengalaman anda dan apakah yang anda suka dan juga hargai dengan ciri-ciri tamadun yang telah anda pilih tu. Okay. So ada banyak. I would love to hear from you. Arahannya adalah lengkapkan aktiviti di atas dengan memuat naik jawapan anda dengan tekan butang reply. Ada butang reply kat bawah ni Now, jawapan anda hanyalah dalam sekitar 100 patah perkataan sahaja. Pendek, dia lebih kurang dalam 1 perengan aja. Tak payah panjang-panjang, tak payah tulis dekat dalam Microsoft Word. Just type je terus dekat dalam ni Gunakan embed image untuk memuatkan gambar sekiranya ada. Saya rasa tak ada lagi yang menjawab. Oh tak, sorry. You cannot see. Tapi kan saya dah boleh. Yes, dah banyak dah boleh menjawab ni. Ada cerita pasal bahulu dulu makan, sekarang makan pancake kan. I don't want to show you yet. Tapi I want you to answer it on your own. Okay, alright. So, itu untuk minggu pertama. Saya ceritakan untuk minggu kedua teruslah Alright, let me just open up the second week. Nah, untuk minggu kedua adalah berkenaan dengan ciri-ciri tamadun. Saya nak anda totoni video ini. Okay, daripada video ini, saya nak anda untuk memberikan jawapan anda yang tak lebih daripada 200 patah perkataan. Pendek tak apa, jangan tulis panjang-panjang. I just wanted to know. Okay, apakah soalan dia? Berdasarkan kepada kefahaman anda daripada video yang anda lihat ni, yang menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri ketamadunan dalam kehidupan dan juga ketamadunan yang anda alami. Tadi saya tanya anda lahir di mana ataupun tempat anda di mana kan? So you can actually tell a little bit about that. Berikan satu contoh yang bersesuaian berdasarkan dengan aktiviti harian ataupun sejarah ataupun pengalaman anda yang boleh anda letakkan gambar daripada koleksi anda sendiri untuk menyokong jawapan anda. Okey, saya bagi contoh. Alright, katalah saya bersekolah di sekolah menengah something di Kuala Lumpur. Alright, ataupun saya tinggal di Bangsa, saya pergi ke masjid yang mana masjid apa nama dia? Masjid Bangsa lah saya panggil Alright, so saya pergi ke Masjid Bangsa untuk bersemayang di situ. Disebabkan saya orang Islam Melayu di sini, jadikan itu masjid saya terdekat. Alright, jadi saya boleh ambil gambar saya dengan masjid. Jadi saya katakan ini merupakan masjid untuk penempatan daripada orang yang berada di bangsa yang rata-ratanya adalah berbangsa Cina juga berbangsa Melayu, tetapi terdapat satu institusi sosial, maksudnya di mana masyarakat Melayu Islam berhimpun dan juga berkumpul untuk bersemayang Jumaat. There you go.
Okay, ataupun mungkin kepada masyarakat India, dia boleh pergi ke temple and take a picture and says that ini temple that I go, and then after that the reason is because blah 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 and all that. Tapi dalam bahasa Malaysia ataupun mungkin dia pergi ke pasar, itu disebabkan oleh lokasi. Tapi mungkin juga dengan masakan ataupun sebagainya, hanya di tempat anda dan juga yang berlaku di kawasan anda. Okay, so jawapan dia pun pendek tak panjang. Untuk kedua-dua tugasan ini anda akan dapat 3 markah dan satu lagi pun 3 markah. Maksudnya kita akan buat markah terkumpul. Markah terkumpul tu akan dikumpulkan sehinggalah 30. Jadi anda akan dapat 1 markah perfect lah 30 untuk dibawa ke akhir. Faham maksud saya? Okay, alright. Okay. So untuk setiap minggu kita akan adalah. Jadi saya akan pergi kembali kepada modul ni. Jadi modul pertama anda boleh pergi daripada awal hingga ke akhir. Selalunya apa saya buat ialah saya akan berikan sedikit macam gambaran artikel dan sebagainya lah. Sebagai contohnya macam inilah hasil pembelajaran apa yang akan anda pelajari pada minggu ini. Nah, saya letakkan gambar ini. Ini gambar daripada koleksi saya sendiri. Saya suka mengambil gambar. I love to take a photography shots dan juga sebagainya. So ini daripada Iran. Kalau dulu di kota Baghdad ataupun di Iran dan di Iraq dia ada macam dia panggil dia sebagai bazar tau. Jadi ini merupakan tempat peninggalan daripada bazar yang dah ratusan tahun dahulu sehingga sekarang. Bazar dia lebih kurang macam shopping mall sekarang. Sekarang dah ada shopping mall tapi dulu dia tak ada mall-mall yang ada aircon apa semua macam ni. Dia cuma ada bazar dan bazar ni lah tempat perhimpunan untuk beribadat, untuk berniaga, untuk nak datang lepak-lepak, okay, ada kedai kopi, kedai makanan dan ada tempat pusat penginapan, pusat ilmiah, semuanya di tempat bazar. Jadi ini yang dah peninggalan yang dah lama lah. Nampak macam terjejas tapi sebenarnya masih lagi digunakan. Alright. Okay, dalam ni selalunya saya akan letakkan video kuliah, ada nota untuk anda download ataupun muat turun dan terdapat fakta. Kemudian saya selalu berikan sedikit sebanyak perkara untuk dibincangkan lah. Selain daripada itu, anda boleh saja pergi ke ulang kaji. Kalau ada ulang kaji atau question bank ni selalunya untuk rujukan anda tersendiri. Jadi kalau anda ingin merujuk, boleh je lah pergi ke sini. Tak ada markah diperuntukkan tetapi markah hanyalah diberikan kepada yang akan anda nampak yang ada markah lah. Okay, alright. So, ini video. Kemudian kalau nak nota boleh terus pergi ke nota. Saya tengah klik ke bahagian next dekat bawah ni Nota dalam bentuk PDF. Jadi kalau anda nak download untuk baca boleh download lah So this is actually what I just gave you earlier. Okay, fakta dan juga media. Terdapat video-video ataupun koleksi video yang telah saya letakkan di sini. Anda boleh just masuk. Kalau siapa nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Ibnu Khaldun yang saya ceritakan tadi, so boleh masuk dalam ni lah. Ya. Okay. Jadi ini pun satu lagi, apa ada pada nama, saya suka letakkan satu discussion dekat sini di mana di sini kita dapat kenali anda dengan lebih lanjut lagi. Now, saya nama Muzammil tapi di dalam Al-Quran dipanggil dia sebagai Al-Muzammil, iaitu the Wrapped One. The Wrapped One maksudnya adalah orang yang berselimut. So kenapa orang yang berselimut? Diceritakan bahawa ataupun kita diminta untuk mempercayai bahawa Rasulullah ataupun Nabi Muhammad merupakan seorang yang telah diturunkan wahyu yang pertama iaitu Al-Quran. Jadi perkataan pertama yang dikeluar adalah Iqra, iaitu bacalah. Alright. So bila malaikat telah menurunkan ayat itu, the angel bring down the letters from the gods, dia takut. So bila dia takut, dia lari balik rumah daripada Gua Hira. Kemudian dia kata apa dekat bini dia, dia kata selimutkan dia. Jadi bila dia selimutkan dia, ayat seterusnya dikeluar, ayat kedua dikeluar adalah Ya ayyuhal muzammil fa'anzir, iaitu wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Alright, so what it says here is adalah orang yang berselimut. So that is actually my name. Okay, yang mungkin orang kata sebab saya ni kuat tidur, mungkin juga betul. Alright. So you can actually tell a little bit about yourself. Thank you very much for those who have already sumbangkan dekat sini. Alright, but lain daripada itu, ini tadi tugasan dia. So setiap tugasan tu anda boleh letakkan di sinilah. Okay, kemudian saya akan berikan markah kepada anda. Thank you very much for those who have already answer. Nanti saya akan beri markah dan publishkan, anda boleh nampak. Alright, so untuk minggu yang kedua, rakaman kuliah saya akan letakkanlah, ini yang lama punya, so I will actually update
pada yang baru Alright. Nah, untuk minggu kedua pun sama juga. Okey, minggu kedua ini saya berikan gambaran anda daripada Madinah. Okey, iaitu sebuah kota raya yang sangat besar sekarang ni. Dia dah mencapai istilah kota raya disebabkan oleh terdapat pelbagai-bagai macam benda lah, dan juga dia telah menjemput ramai orang Islam daripada merata dunia untuk datang ke sini dan juga menziarah. Sebab apa orang datang menziarah ke Madinah? Sebab untuk tujuan ibadah. Okey, dia bukan untuk buat umrah. Umrah tu hanyalah di Mekah, tetapi untuk datang ke Madinah hanyalah sebagai ziarah. Nak ziarah siapa? Dia nak ziarah makam Nabi Muhammad yang berada di Masjid Nabawiyah lah. Okey. Alright, dan selain daripada itu terdapatlah contohnya seperti Raudah dan juga sebagainya yang merupakan antara pelbagai landasan di dalam sejarah yang mana diceritakan sejak daripada dahulu lagi, yang sekarang ni menjadi tumpuan kepada mereka yang melakukan ataupun yang datang untuk membuat ibadah umrah Alright, so saya akan pergi saja kepada tugasan tadi. So kalau siapa yang masuk ke dalam tugasan, masa sikit oh sorry, that is actually blocked. What I'll do is I'm going to go this from here. Okay, nah terdapat fakta, kemudian selepas daripada itu anda bolehlah pergi ke tugasan untuk minggu kedua. Jadi minggu ni saja ada 2 bentuk tugasan. Okay, ada apa soalan nak tanya saya? Any questions so far? Masih tengok dalam chat. Makan mihun dalam plastik. Okey, kalau tak ada soalan, yang terakhir sekali yang terakhir, berapa kali terakhir dah ni? Saya akan balik dekat assignment. Ini merupakan satu tugasan individu. Okey, tugasan individu ni satu tugasan tu saja dah 30 markah. Alright, so apakah yang anda perlu buat? Mari saya bacakan dekat sini Tugasan ini memenuhi 30% daripada kriteria penilaian khusus. Maklumat terperinci tugasan ini diberikan seperti di bawah. Okey. Nah, untuk melaksanakan tugasan ini, pelajar akan memahami ciri-ciri tamadun Islam dan tamadun Asia seperti mana yang anda pelajari di dalam kelas. Okey, mendapatkan pengalaman ciri-ciri tamadun secara praktikal oleh kumpulan etnik dan juga masyarakat di Malaysia. Yang pentingnya saya letakkan highlight dekat sini secara praktikal mempersembahkan dan juga memformulasikan maklumat yang diperolehi di dalam kerja lapangan. Okey, dan juga mempertingkatkan keupayaan ataupun kefahaman digital ataupun digital literacy dengan menerapkan nilai-nilai tamadun ke dalam teknologi digital untuk tatapan anda. So semua ni suka pakai handphone, suka pakai TikTok, suka pakai Mobile Legend Kuhan. Alright, so then you should be good at this lah. Now, apakah yang anda perlu buat? Pelajar perlu mendokumentasikan, maksudnya mendokumentasi ni adalah menjurnalkan ataupun mengumpul atau merakamkan titas tamadun Islam dan tamadun Asia yang diasaskan melalui nilai-nilai peradaban. Nilai-nilai peradaban ini berdasarkan kepada agama, bangsa ataupun ras. Agama, kebudayaan ataupun ras yang meliputi mana-mana ciri yang dipilih sendiri oleh pelajar. Anda boleh pilih sendiri salah satu je saya nak, tak nak banyak. Okay. Tugasan ini merupakan tugasan lapangan. Tugasan lapangan maksudnya anda perlu keluar dan buat. Maksudnya bukan je datang daripada buku. Anda perlu hasilkan dia. Dia tak boleh baca dan juga tak boleh copy paste daripada mana-mana. Alright. Bermaksud pelajar perlu keluar ataupun pelajar perlu mengumpul maklumat yang berada di luar daripada kelas untuk memenuhi kehendak tugasan. Okey. Tapi ada kejutannya, cara yang terbaik untuk mempelajari tamadun ialah untuk mengalami sendiri ataupun menjadi sebahagian daripada tamadun yang anda pilih. Topik yang anda pilih mungkin berdasarkan kepada perayaan, kebudayaan, seni mempertahankan diri dan mungkin lagi daripada banyak lagi. Mungkin penulisan, tulisan khat, right, dan juga sebagainya. Itu semua pilih-pilih. Sebagai contohnya, seni persembahan. Katalah tarian zapin yang anda pilih. Okey, anda boleh mempelajari rentak dan juga asas kepada gerak tari zapin
termasuk terdapat persatuan ataupun gerakan yang mengamalkan tarian ini yang boleh anda pelajari ataupun yang anda cari. Ini sebagai satu contoh. Okay. Selain daripada itu, kesusastraan seperti penulisan kaligrafi Cina. Okay. Anda boleh mengkaji seni ini dan juga mengamal, ataupun kepada mereka yang masih mempraktikkan cara penulisan yang sebegini. Okay. Ataupun seni mempertahankan diri, silambam. Kepada siapa yang pernah belajar silambam ataupun berminat untuk belajar, mungkin anda boleh belajar asas daripada seni mempertahankan diri ini dan menemu ramah pengamal ataupun guru yang mengajar seni ini. Okay, so that is actually it. Sebenarnya apa saja pun boleh. Ada pelajar saya, dia kata apa? Dia kata kalau saya nak buat memasak boleh tak? Boleh. So dia buat apa? Dia kata dia nak buat kuih ketayak. Dia kata sebab ramai orang tak tahu dah macam mana nak buat kuih ketayak. Dia kata dia nak buat sebab ini warisan Melayu sejak daripada turun-temurun lagi sampai sekarang. Dia kata kalau dia buatkan benda ni dalam bentuk video, cara macam mana nak memasak ni, macam mana nak gulung, buat cantik apa semua, dia kata mungkin video ni dapat diletakkan di dalam YouTube, kemudian dapat diikuti dan juga dicontohi oleh orang-orang lain. Boleh juga. You know, like so something like this lah. Alright? Okay. Tapi terpulang kepada kreativiti anda sendirilah. Now, arahan untuk tugas saya ini, anda boleh mengikuti, bincangkan tajuk itu dengan fasilitator anda. So kalau anda tak tahu, boleh tanya saya dulu tajuk apa yang berminat ataupun tajuk apa yang anda boleh buat. Rancangkan masa, sumber dan juga jalan cerita. Janganlah buat benda yang tiba-tiba you tak tahu macam mana nak start. Okay? Pastikan benda tu adalah benda yang mudah. Pastikan benda tu adalah satu benda yang orang kata apa, bolehlah anda buat. Okay? Boleh anda lakukan. Anda juga boleh pergi ni, contohnya macam anda pergi ke museum ataupun pergi ke museum kesenian Islam, pergi ke museum fabrik dan sebagainya, ataupun mungkin pergi ke rumah gadang kalau siapa yang suka berkenaan dengan berkenaan dengan architecture ataupun seni bina. Okay, nak tengok seni bina di tempat lain, pergi je ke tempat seni bina, kemudian itu dan kemudian rakamkan apakah pemerhatian anda di tempat itu. Okay, keluar dan juga kumpulkan maklumat yang anda perlukan. Olahkan maklumat yang dikumpul itu ke dalam bentuk media pembentangan. Maksudnya anda boleh record, anda boleh bercakap sendiri, contohnya macam saya buat ni lah, letakkan dalam PowerPoint slide, kemudian akan rakam lah. Alright. Kemudian pembentangan perlu dihasilkan di dalam pembentangan yang dirakam melalui perisian tertentu. Hantar tugasan itu di dalam talian dan juga berikan satu tajuk yang kreatif yang boleh dimuat naik ke YouTube ataupun masuk ke dalam Google Drive. Okay. So, yang lain tu anda boleh bacalah. Okay. Tarikh tutup untuk penghantaran ini adalah pada tahun hadapan. Macam jauh tapi sebenarnya adalah Januari 29 tahun 2023. Jadi ada banyak masa lagi. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 9 minggu. Alright. Jadi anda perlu rancangkan dengan terlebih dahulu macam mana cara nak buatnya supaya ia lebih baik dan juga anda mendapat markah yang lebih baik. Okay. Alright. Soalan. Saya nak tanya kalau contoh saya nak buat mengenai dengan silat dekat persatuan dan memerlukan surat macam mana. Kalau perlukan surat, bagi tahu saya, nanti kita akan keluarkan surat daripada universiti lah. Okay. Surat kebenaran Tapi berikan saya butir-butir yang selanjutnya yang boleh saya keluarkan dia sebagai surat. Yes, Salimatun. Kalau untuk tadi yang pasal kita pergi ke museum tu kan. Contoh kalau saya nak buat dekat museum, macam mana kan kita rakam setiap artifak yang ada dekat museum tu. Masa rakam tu kita kena cakap or kita rakam dulu lepas tu kita cakap masa lain? Itu terpulang kepada kreativiti sendiri. Kadang-kadang boleh cakap terus saja, tapi mungkin di tempat yang anda visit tu, tempat yang anda lawati tu, dia kata tak boleh bercakap, kena diam. Jadi mungkin anda kena ambil dulu. Kemudian nanti balik, nanti baru olahkan dia dalam bentuk video. Dan anda boleh cakap pada masa tu. Contoh kalau saya tunjuk satu artifak tu, saya kena terangkan pasal artifak tu lah kan?
Tak semestinya juga. Kalau you rasa macam nak terangkan kenangan dengan satu, tak apa. Tapi mungkin katalah macam ni ya. Okay, mungkin saya unmute you dulu sebab macam ada sound. Okay. Alright. Katalah macam anda nak pergi ke museum. Mungkin tajuk video anda adalah Sehari di Museum Negara. Okey, jadi bila sehari di Museum Negara tu maksudnya anda bolehlah cerita berkenaan dengan pelbagai benda dan berapa tiket nak masuk, jadi apa manfaat yang ada dekat situ dan juga sebagainya. Dan yang paling penting sekali pada akhir video tu, saya nak anda semua untuk ceritakan sedikit masa depan berkenaan dengan tajuk yang anda pilih itu. Sebagai contohnya lah, katalah macam Halimah tu nak pergi ke Museum Negara, dia kata sekarang ni mungkin tak ramai orang yang pergi ke Museum Negara lagi sebab mungkin dia rasa macam tak berapa menarik. Jadi saya harap supaya ramai lagi orang yang datang ke Museum Negara kerana pelbagai ilmu yang dapat dipelajari di sini. Lebih kurang macam itulah contohnya. Okay?